Dipersilakan Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman yang berhormat Kolkerai. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Kolkerai minta Perdana Menteri menyatakan apakah kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan golongan B40, M40 dan T20 dalam menentukan mereka yang menerima tawaran untuk mengerjakan haji tahun 1444 Hijriah dan berapa jumlah jemaah haji yang menerima tawaran tersebut pada tahun ini. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Timbalan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kolkerai. Datuk Yang Dipertua, Lembaga Tabung Haji adalah institusi yang telah menguruskan ibadat haji bagi hampir 1.5 juta jemaah Malaysia sejak penubuhannya 60 tahun lalu. Urusan ini diiktiraf sebagai antara yang terbaik oleh pelbagai negara Islam, termasuklah Kerajaan Arab Saudi. Namun, tabung haji juga berdepan dengan beberapa cabaran dalam pengurusan haji, termasuklah kenaikan kos menunaikan ibadat haji yang memberi kesan terhadap kemampanan kewangan institusi ini serta cabaran untuk mengekalkan tahap perkhidmatan yang terbaik. Peningkatan kos haji tidak dapat dielakkan kerana kos-kos yang terlibat terdedah kepada faktor-faktor di luar kawalan tabung haji, termasuk kadar inflasi dan percukaian di Arab Saudi, kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia berbanding Saudi Rial dan dolar Amerika, projek pembesaran yang berterusan di Makkah dan Madinah yang menyebabkan banyak bangunan penginapan jemaah haji dirobohkan dan memberi tekanan kepada pasaran harga sewaan, dan caj-caj oleh pihak berkuasa Arab Saudi bagi pelbagai perkhidmatan untuk kebajikan dan keselesaan jemaah haji di Tanah Suci. Bagi musim haji 1444 Hijrah, kos haji adalah sebanyak RM30,850 untuk setiap jemaah muassasah Malaysia, iaitu peningkatan sebanyak 8% berbanding RM28,632 pada tahun lepas. Mulai tahun 2022, tabung haji telah memperkenalkan bantuan kewangan haji secara bersasar bagi kumpulan B40 dan bukan B40. Usaha ini diteruskan pada tahun 2023 bagi kumpulan B40 dan M40, manakala kumpulan T20 ditetapkan untuk bayaran penuh kos haji. Keputusan penetapan bayaran penuh ini dibuat berdasarkan konsep istita'ah, di mana ibadat haji hanya difardukan kepada mereka yang berkemampuan. Umat Islam perlu memahami konsep istita'ah ini kerana ini termasuk dalam syarat wajib haji bagi mereka yang berkemampuan sahaja. Selain mampu dari segi kewangan untuk diri dan tanggungan yang ditinggalkan, semua bakal haji juga perlu bersedia dan mampu dari segi keselamatan perjalanan dan di Tanah Suci, kesihatan yang baik dan mendapat izin daripada pihak berkuasa Arab Saudi. Perbelanjaan sebenar mengerjakan ibadat haji adalah tanggungjawab bakal haji sepenuhnya. Namun bayaran haji bersasar adalah tidak bertentangan dengan syarat istita'ah dan tidak salah bagi bakal haji untuk menerima bantuan atau sumbangan daripada pihak tertentu dan mereka juga tidak wajib untuk menerimanya. Tabung haji telah bekerjasama dengan kerajaan untuk menyimak silang maklumat bakal haji dengan pengkalan data sedia ada berkaitan pendapatan jemaah haji yang terpilih. Tabung haji mengenal pasti jemaah kumpulan B40 dan M40 berdasarkan senarai penerima sumbangan tunai rahmah dari kerajaan. Jemaah kumpulan T20 pula adalah mereka yang mempunyai pendapatan individu bulanan melebihi RM15,000 dan bukan berasaskan pendapatan isi rumah. Bagi musim haji 1444 Hijri, sebanyak 45.7% yang terpilih terdiri dari jemaah haji kumpulan B40, 52.3% pula dari jemaah haji kumpulan M40 dan selebihnya iaitu 2% adalah dari kumpulan T20. Pemberian bantuan kewangan haji secara bersasar dapat membantu tabung haji menampung perbelanjaan kos operasi haji keseluruhan bagi memastikan kelestarian kewangannya untuk masa hadapan. Sekian Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Yang Berhormat Kolkerai tambahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua.
Yang Berhormat Menteri, saya ingin mendapatkan pengesahan daripada Yang Berhormat tentang jemaah haji yang membuat rayuan turut dikenakan charge sebanyak RM30,850 walaupun mereka ini tergolong daripada golongan B40. Adakah kerajaan tidak mahu memberikan kelonggaran kepada golongan B40 yang membuat rayuan ini untuk menerima subsidi, terutama kepada mereka yang telah pun berumur 60 tahun ke atas, yang mana masa mereka dan keupayaan kesihatan mereka semakin terjejas? Apakah perancangan holistik dan langkah drastik pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah menunggu giliran untuk menunaikan haji yang terlalu lama sehingga mencapai hampir 80 tahun tempoh menunggu, yang mana ia sudah lagi tidak relevan kepada mereka yang baru berdaftar? Dan apakah usaha yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dalam memastikan kuota haji dapat ditingkatkan dari setahun ke setahun? Kita semua maklum bahawa Perdana Menteri telah berkunjung ke Arab Saudi baru-baru ini, dan apakah hasil daripada kunjungan tersebut khususnya melibatkan kuota haji? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Datuk Yang Dipertua, dasar bersasar yang diperkenalkan telah bermula sejak tahun lepas lagi, tahun 2022, dan diteruskan pada tahun ini. Berkaitan dengan mereka-mereka yang membuat rayuan tetapi termasuk dalam golongan B40, dasar ataupun polisi tabung haji semasa adalah begitu kedudukannya, iaitu bagi mereka-mereka yang membuat rayuan adalah terdiri daripada mereka yang tidak termasuk dalam giliran mereka untuk tahun ini. Contohnya bagi tahun 2023 ini, mereka yang diberikan keutamaan adalah mereka-mereka yang tidak dapat menunaikan haji pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh COVID-19. Jadi keutamaan bagi tahun 2023 ini adalah mereka-mereka yang tidak dapat pergi pada tahun tersebut. Jadi oleh kerana ada setengah-setengah daripada mereka yang diberikan giliran untuk tahun ini dan mereka ini layak untuk menerima subsidi ataupun bantuan kewangan haji, maka mereka-mereka yang membuat rayuan tersebut tetapi mereka ini berada di luar daripada giliran tersebut, maka pada tanggapan tabung haji mereka ini adalah terdiri daripada mereka-mereka yang ada kemampuan. Walau bagaimanapun Datuk Yang Dipertua, tabung haji meletakkan dua pengecualian bagi mereka-mereka yang membuat rayuan. Maknanya secara umumnya Yang Berhormat Kuala Krai, mereka yang membuat rayuan ini mereka dikenakan bayaran penuh, iaitu RM30,800. Walaupun kalau mereka ini termasuk dalam dua pengecualian, iaitu pertama, mereka ini adalah mahram kepada mereka yang pergi, yang dapat giliran tersebut. Contohnya kalau suami yang dapat pergi tapi isteri dia tertinggal, jadi kalau isteri tadi buat rayuan, maka dia, kalau sekiranya suami dia tu tergolong daripada golongan B40, maka isteri tadi itu pun akan mendapat kelayakan untuk subsidi ataupun bantuan kewangan haji tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka-mereka yang membuat rayuan tadi itu adalah mereka yang menjadi pengiring. Contohnya kalau yang mendapat pergi haji tadi itu adalah mereka yang sudah tua dan uzur kesihatannya, maka dia memerlukan kepada pengiring. Jadi pengiring tadi itu pun akan dapat bantuan ataupun kewangan bantuan kewangan haji tadi. So jadi ini adalah dua pengecualian Yang Berhormat. Saya akan tabung haji mengucapkan terima kasih atas cadangan-cadangan yang Yang Berhormat Kuala Krai nyatakan tadi itu, dan insya-Allah tabung haji akan mempertimbangkan cadangan tersebut, dan sekiranya memenuhi keperluan-keperluan semasa, tabung haji akan mempertimbangkan cadangan yang seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi itu. Terima kasih. Tampin Kota tadi. Berkaitan dengan kota itu, kita masih lagi berusaha. Untuk tahun ini kita telah menulis kepada Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kota tambahan, dan kita masih lagi menunggulah daripada Kerajaan Arab Saudi untuk jawapan kepada rayuan yang kita telah buat kepada Kerajaan Arab Saudi. Terima kasih.